Ahmad Abdullah Al-Amin. Kita ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihatlah. Macam ni lah. Okay. Jadi terima kasih Ustaz sudi lagi untuk terus bersama pada kali ini. Alhamdulillah. Dan juga kita akan maklumkan untuk anda yang ingin berinteraksi sebentar lagi akan dapat kita bersama-sama di talian 0362051500 0362051500 ataupun juga secara SMS anda boleh hantarkan dengan tagkan IKIM jarak persoalan anda hantarkan ke 39111. Tidak ketinggalan juga di Facebook IKIM.FM. Telah pun kami sediakan untuk anda meninggalkan komen anda di ruangan yang disediakan. Dan juga untuk waktu ini kita akan bersama dengan Baginda Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin untuk kita berkongsi dengan tajuk yang akan kita kongsikan bersama anda. Tajuk kali ini memang menarik sekali dan kita tak perlu banyak cakap sekali kerana tajuknya adalah banyak cakap. Jadi saya dah banyak cakap Ustaz. Okey, jadi untuk menerangkan apa yang akan bakal berkatakan dikongsikan dengan tajuk banyak cakap ni, kita serahkan pada Ustaz Muhammad. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Belum ada pemanggil tak bisa sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Terima kasih kepada DJ Ustaz Irwan, seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi sekalian, akak-akak dan abang-abang yang saya doakan kebaikan sekian, dan tak lupa dengan adik-adik ya. Adik-adik, ya. Baru dah ada komen adik-adik tak sebut ke kan? Adik tak sebut juga untuk adik-adik. Okey, tajuk kita pada pagi yang berbahagia ini adalah banyak cakap banyak cakap. So jadi sebenarnya kita ni ada tempat yang bagus kita banyak cakap. Ada tempat yang Nabi suruh kita tak banyak cakap. Ada setengah-setengah keadaan Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, wa man kathura saqtuhu kathura zunubuhu, wa man kathura zunubuhu fannaru awlabi. Nauzubillah. Siapa yang banyak perkataannya, yang ni perkataan yang kita akan bincang, jadi perkataan yang macam mana yang Rasul sebut ni maka banyaklah salahnya. Siapa yang banyak salahnya, maka banyaklah dosanya, kata Nabi. Dan siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih utama bagi dia. Nauzubillah. So jadi memang dalam hadis Nabi, antara perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka kerana dua lubang. Yang pertama lubang mulutnya, yang kedua lubang kemaluannya. Itu paling banyak menjerumuskan manusia dalam neraka. Nauzubillah. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut mengenai mulut yang banyak bercakap, yang maka banyak salahnya. Banyak salah maka banyak dosanya. Banyak dosa maka neraka lah lebih utama baginya. Jadi sebenarnya bila kita bicara mengenai banyak cakap dalam rumah tangga, kadang-kadang ada yang isteri banyak bercakap ada yang suami banyak bercakap. Tapi nature dia mana satu Ustaz? Nanti suruh pemanggil lah jawab. Okay. Lebih adil lagi. Lebih adil lagi kan. Suruh pemanggil lah, tolong bagi pandangan kan. Suami ke isteri yang banyak cakap tu kan. Okay. Walaupun isteri yang banyak cakap ataupun suami yang banyak cakap, kita tengok cakap yang macam mana yang disebut sebagai kalau banyak cakap banyaklah salahnya. Kita bacakan hadis ini bersama dengan ayat Quran Dalam satu ayat dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yang pertamanya, jadi banyak cakap macam mana yang akan banyak salahnya, kata Nabi Quran menyatakan auzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kamu daripada sangka-sangka. Sesungguhnya sebahagian daripada sangka-sangka mendatangkan dosa. So jadi daripada hadis Nabi SAW ini, siapa yang banyak bercakap maka banyak salahnya. Siapa yang banyak salah maka neraka lebih utama bagi dia. Banyak salah banyak dosa, banyaklah neraka utama bagi dia. Apa banyak cakap yang Allah tak bagi? Dalam Quran ini Allah SWT sebut, wahai orang beriman, jauhkan kamu daripada sangka-sangka. So jadi perkataan yang macam mana? Perkataan yang berdasarkan daripada sangka-sangka. Sebab sangka-sangka ni dia berasal daripada bisikan syaitan. Ada sangka-sangka daripada judgement ataupun pertimbangan kita, mana di situ akal kita, logik kita. Ada sangka-sangka ni bisikan daripada syaitan. Dan bukan ayah-ayah abang saya yang saya sayangi sekalian kan, kita boleh kenal sebenarnya
sangka-sangka yang syaitan bisikkan. Sangka-sangka yang syaitan bisikkan ni dia rancang. Kau tengok tu suami kau tu. Kau tengok tu. Muka lain macam tu adalah nak membohong tu kan. Maknanya dia membisikkan perancangan. Kau tengok tu lain macam sekarang ni kan. Pergi kerja dah menyanyi kan. Sampai sikat rambut tu. Dah lain macam tu kan. Jadi maknanya sangka-sangka yang tidak berasaskan daripada pertimbangan kita yang waras. So itu yang Quran sebut, jauhilah kamu dari sangka-sangka, sebab sangka-sangka mendatangkan dosa. Sebab syaitan ni dia akan membisikkan. Dan kata Al-Quran, memang tugas syaitan tu antaranya adalah alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, dia yang mewaswaskan pada hati manusia, minal jinnati wan nas, daripada jin, golongan jin dan manusia. Golongan yang tak nampak, maknanya boleh masuk hati, berbisik-bisik, ataupun daripada manusia. Kadang-kadang kawan-kawan kita, orang sekeliling kita kan, kau aku nampak suami kau tu kan, kat sini kan, padahal dia tu gabun kan. Beria kata dia nampak orang lain kan. So jadi maknanya kita lihat macam mana daripada golongan jin dan juga manusia, kata Al-Quran. Jadi perkataan yang daripada sangka-sangka, lahirlah perkataan yang mungkin nanti tuduh menuduh ataupun mungkin daripada perkataan sangka-sangka tu lahirlah mungkin kalau sampai cerita kat orang boleh jadi salah sangka, cerita kat orang boleh jadi fitnah pula kan. Cerita pada mak ayah kita contoh kan boleh jadi fitnah kan. Suami kita sekarang ni dah macam ni lah, dah sekarang ni dah maknanya dah tak hirau kita lah. Contohnya apa takrifan tak hirau itu? Bila kita bercerita pada orang lain dengan cara kita bercerita, dengan emosi yang kita lantunkan, dia akan jadi sambutan tu lain dah jadi dia kan. Sambutan tu dah cerita tu dah jadi lain. Dah jadi sangka-sangka tu lain, dah boleh jadi fitnah. Sebab tu Allah sebut jauhilah kamu dari sangka-sangka, sebab banyak bercakap dari sangka-sangka tu boleh mendatangkan dosa. Dan kita baca dengan hadis ni tadi, man kathura kalamu kathura saktuhu, siapa yang banyak cakapnya banyaklah salahnya. Cakapnya macam mana? Cakapnya daripada sangka-sangka, kata Al-Quran ini. Sebab tu kena hindarkan. So kena biasakan. Sebab ada orang yang kadang-kadang memang dia banyak sangka-sangka dia kan. Kadang-kadang dia maknanya memang kelemahan di situ, ataupun kadang-kadang memang sebab bisikan-bisikan itu. Sebab syaitan, kak, bu, ayah saya sekalian, dia memang tak suka pun hidup rumah tangga kita aman. Dia akan senantiasa bisikkan, dia akan ingatkan kita kepada benda-benda yang tak baik kan. Dia akan bayangkan kita dengan benda-benda yang tak baik. Okey, apabila kita ada sangka-sangka ni dan banyak perkataan-perkataan daripada sangka-sangka ni akan melahirkan kesalahan, macam mana nak ubat? Kita cerita nak ubat, macam mana nak ubat? Macam mana Ustaz, saya banyak sangka-sangka kat suami saya kan. Saya banyak dapat telefon kadang-kadang ataupun mana daripada IKIM kita telefon, macam mana saya sangka suami saya macam ni, macam mana nak ubat dia? Dua benda kena tingkatkan. Satu, tingkatkan ilmu, satu tingkatkan iman. Sebab kita ni manusia berfikir dengan apa yang ada dalam otak kita. Okay? Kalau otak kita ni tinggi dengan ilmu, akal kita tinggi dengan ilmu, kita takkan fikir benda yang remeh-temeh dan rendah-rendah. Tapi kalau anda kata kita ni ilmu tidak ada, otak kita kosong, kita akan memikir benda remeh-remeh, benda sekeliling kita kan. Kita boleh kenal seseorang itu dengan perkataan dia. Orang yang rendah dunia cara pemikiran, daya pemikiran, dia akan berbicara benda-benda yang remeh-remeh, benda-benda yang cerita hal orang lain, cerita keaiban orang lain kan. Orang yang tinggi sikit dia suka cerita pasal peristiwa kan. Semalam bola kau tengok tak, ada jaring gol tu, bola tu masuk kan. Macam orang tu tak tengok, orang lain pun tengok juga. Macam dia seorang tengok kan. Kalau cerita peristiwa je, ni anak saya ni kan, sekarang ni baguslah masuk universiti, macam anak orang ni tak masuk universiti. Dia cerita tu seolah macam orang lain tu tak ada kat situ, orang lain tak tengok sama. Cerita peristiwa je. Tapi orang yang pemikirannya tahap tinggi, pemikirannya, cara bercakapnya penuh dengan gagasan, wawasan, penuh dengan idea-idea yang bernas, penuh dengan perancangan-perancangan yang bagus. Dalam rumah tangga kan, kita tengok suami kita apa nak buat, itu suami yang bagus. Isteri kita cadangkan, bang kita macam ni. Kita boleh tengok level isteri kita, ataupun kita sebagai isteri boleh tengok macam mana kita sendiri tingkatkan ilmu. Tapi kalau asyik cerita benda yang benda-benda yang rendah, kita tingkatkan ilmu. Ilmu tu kan. Macam mana tingkatkan ilmu? Dengan membaca kan, dengan dengar dengan IKIM kan. InsyaAllah kan, mendengar ilmu kan, ataupun tengok TV, ataupun tengok benda-benda manfaat kan. Banyak sekarang channel-channel yang boleh meningkatkan ilmu kita. Sebab kita ni bercakap macam teko.
Kita cakap dia macam teko. Kalau air teh yang ada dalam teko, air teh yang akan keluar. Kalau air Milo yang ada dalam teko, air Milo yang keluar. Kalau air cincau yang ada dalam teko, air cincau yang keluar. Kalau dia kata teh ais yang ada dalam teko, teh ais yang keluar. So kita ni, apa yang keluar daripada mulut kita adalah apa yang ada dalam pemikiran kita. So kalau penuh sangka-sangka, sangka-sangka yang akan keluar. Yang Allah sebut, inna ba'da dhanni itham. Tinggal hindarkan kamu sangka-sangka, sangka-sangka boleh mendatangkan dosa. Dengan apa? Bila kita bercakap, banyak salah, banyak dosa. Kan? Tu. So tingkatkan ilmu. Tingkatkan ilmu apa? Untuk isi pemikiran kita ni dengan benda-benda yang bagus. So kalau kita ada ilmu yang bagus, kita akan bercakap dengan benda yang bagus. Bercakap benda-benda yang bagus. Yang kedua, tingkatkan iman. Iman ni, satu kelebihan orang yang ada iman, dia ada ketahanan. Cuba lihat bagaimana Nabi Musa AS disusahkan oleh Fir'aun. Kan? Laknatullah alaih. Disusahkan. Dibunuh anak-anak lelaki ke zamannya itu dan dibiarkan hidup. Wa yastahyuna nisa'ahum, dibiarkan hidup anak-anak perempuan. Disusahkan. Tapi dengan iman ada ketahanan. Dia boleh istiqamah ataupun konsisten. Iman ni kelebihan dia, orang ada iman, dia ada daya ketahanan yang luar biasa. Okey, Nabi Ibrahim AS depan Namrud boleh tenang. Ketika Namrud marah dia, ketika Namrud kata nak bakar dia boleh tenang. Kalau orang dah stres lah, kan, orang lain dah stres dah, kena marah dengan raja kan, dah tu nak dihukum bunuh dan sebagainya. Tapi dengan iman dia jadi tenang. Kan? Rasulullah SAW berapa kali orang kafir nak susahkan Nabi, tapi dengan iman ada daya ketahanan. Itu macam kita dalam rumah tangga sama juga. Kenapa ustaz-ustaz kita kata tingkatkanlah iman. Bukan maksudnya kita nak divert kita punya masalah. Bukan masalahnya kita nak maksudnya kita nak lari daripada masalah kita. So kita pun berzikir, tak. Orang ada iman, dia rapat dengan Allah, Allah kurniakan dia hadiah. Hadiah apa? Hadiah ketahanan jiwa tu. Benda ni tak boleh beli kat kedai. Tak boleh beli kat kedai. Kita tak boleh nak order daripada mana-mana kat internet. Daripada diskaun website pun tak ada. Dia anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi maknanya daripada sangka-sangka ubatnya apa? Tingkatkan ilmu, tingkatkan iman. Iman dia ada daya ketahanan. Beruntung orang yang ilmunya selalu ditingkatkan. Beruntung orang yang selalu meningkatkan iman dia. Sebab apa? Bila meningkatkan iman, dia akan ada daya ketahanan. Apapun ujian datang. Ujian daripada seorang suami, kan? Ada orang dia kata, ustaz, saya ni ustaz 20 tahun kahwin, 24 kali suami buat hal ustaz. Average setahun sekali lah. Lebih daripada tu kan. Hal apa tu Wallahualam lah. Itu hal dia lah kan. Ingat peristiwa tu diingat lah. Peristiwa tu diingat kan. 24 kali ustaz. Sabar lah kan. Jadi maknanya kenapa dia boleh tetap tenang? Kenapa? Kena iman itu. Tapi dari sudut yang lain kena usaha. Tapi iman itu, iman tu bawa kita ketenangan. Iman takkan akan menyebabkan kita terjun bangunan. Iman takkan menyebabkan kita tembak diri kita. Iman takkan menyebabkan kita terjun lombong. Kan? Kita ada iman tu, ada ketahanan. Dan itu anugerah. Dia tak boleh beli kat kedai. Allah sebut dalam Quran, wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin. Allah sahajalah yang menurunkan ketenangan pada hati orang beriman. Allah sebut dalam Quran. Allah tak kata boleh kamu beli di kedai tapi harganya mahal. Tak ada. Allah kata anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So buka ayah saya sekalian, hari ni tingkatkan iman. Macam mana tingkatkan iman? Ingat Allah. Saya selalu sebutkan macam mana cara ingat Allah. Paling mudah ucap zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukkan dalam hati tu. Ilah tu 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyayangi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memakbulkan doa melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-galanya melainkan Allah. Maknanya kita bergantung penuh, solid kan, padu, jitu, apa lagi kan, bukan perkataan kan, betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ketenangan. Cuba buka, jangan banyak cakap yang mendatangkan dosa. Yang pertamanya daripada sangka-sangka. Macam mana nak ubat sangka-sangka? Iaitu tingkatkan ilmu dan tingkatkan iman. Okey, yang keduanya, siapa yang banyak perkataannya, cakapnya, banyak salahnya, banyaklah dosanya, maka fannaru aula bih, maka neraka lebih utama baginya. Perkataan apa yang disebut oleh Nabi SAW ini? Yang keduanya, mengeluh. Jangan mengeluh, kan? Jangan mengeluh. Sebab mengeluh tidak merubah apa-apa. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, syaitan ni dia masuk dalam aliran darah. Dan salah satu pintu syaitan masuk tu dengan mengeluh. Kalaulah aku tahu
tak ingin kahwin dengan kau, contohlah kan. Padahal anak dah 10. Anak dah 10 padahal tu kan. Tak ingin kahwin. Astaghfirullah. Istighfar lah bang. Istighfar lah kan. Kalau saya tahu tak ingin saya, padahal dah bercucu padahal kan. Sabarlah mengeluh. Kalau jangan sebut. Sebab kalau kata Nabi SAW, syaitan meniti perkataan kalau tu masuk dalam badan kita. Kalau aku tahu aku tak pergi macam ni. Kalau aku tahu kalau jangan mengeluh. Sebab mengeluh tidak merubah apa-apa. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Panaslah hari ni, panas hari ni. Bukan tiba-tiba jadi sejuk. Bukan tiba-tiba panas. Sejuknya tak merubah apa-apa. Malahan dia akan menambah panas lagi. Kita kalau ada panas, tiba-tiba kita kata panas, dia akan menambah panas lagi. Kan? Maksudnya mengeluh tidak merubah apa-apa. Pagi-pagi kita keluar je. Asal pagi je jam. Asal jam je pagi. Tiba-tiba jalan lapang, tidak. Sabar je lah kan. Isteri kita kok bebel. Dia tidak menyebabkan maknanya tiba-tiba kita je lapang ataupun tenang ataupun tiba-tiba kita pekak, tak. Kan? Dia akan mengeluhkan. Jangan mengeluh. Tenang je kan. Dalam satu majlis, minta maaf, ni saya contoh je, contoh je ni. Maaf. Bukan ayah-ayah saya, pendengar saya minta maaf. Ini contoh real kan. Duduk dalam majlis kan, tiba-tiba bau kentut. Apa ni, busuklah apa semua. Tidak merubah apa-apa kan. Dia tetap bau macam tu kan. Apa tu nak buat macam mana Ustaz? Dia sedutlah seorang sikit, lama-lama ya habislah ya. Dia seorang sikit dia sedutlah, lama-lama ya habis. Sebab mengeluh tidak merubah apa-apa. Kita kata apa, tak ada civic minded, ini makan telur ke pagi tadi apa semua. Dia tidak merubah apa-apa. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Sebab tu Nabi tak bagi kita mengeluh. Jangan kita mengeluh. Apa yang kita nak buat? Apabila kita mengeluh, kita akan membebel. Itu yang Nabi SAW sebut dalam hadis, man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, banyak salahnya. Apabila dia membebel, kadang-kadang mulut lebih laju daripada otak. Kan? Dia bercakap boleh fikir apa aku cakap ke suami aku tadi kan. Mulut dia lebih laju daripada otak. Kan? Cakap tu. Berhenti tu hanya ambil nafas. Abang ni apa tak guna abang ni cakap lebih laju daripada otak. Lepas tu baru fikir, lepas 2 jam fikir apa lah aku ni tak patut cakap ke suami aku macam ni. Kan? So jangan mengeluh. Kak, Bu, ayah saya sekalian, mengeluh tidak merubah apa-apa. Jadi apa ubat mengeluh? Nak mengeluh saja, bersyukur. Ucap alhamdulillah. Banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni kadang-kadang ada susah, dia highlight susah itu. Kan? Dia nampak benda yang susah itu. Ada jerawat kat muka, orang susah jerawat yang sebiji itu. Kenapa muka berjerawat? Dia tak cantik lah. Dia tak nampak pada muka dia masih ada hidung yang bagus, masih ada mata yang bagus, masih ada gigi yang bagus, masih ada mulut yang bagus. Tapi orang nampak sebiji jerawat itu jadi masalah yang besar bagi muka dia tu. Kan? Dia masih ada hidung. Taklah jerawat tu tiba-tiba ada jerawat satu dan hidung hilang. Tak ada. Kan? Masih ada hidung buka. Kadang-kadang kita nampak masalah tu dan kita cuba perbesarkan masalah itu. Jangan mengeluh. Nabi SAW manusia yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita latih bersyukur dengan lidah dulu. Alhamdulillah. Nak mengeluh je. Alhamdulillah. Kan? Nak mengeluh je, nak bising, nak kita nak bibir. Alhamdulillah. Kenangkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Mana satu nikmat Tuhan kamu yang kamu nak dustakan? Kita ni berada di lautan nikmat. Lautan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang Allah uji kita untuk Allah ingatkan kita balik. Ingat Allah. Ada 2 benda yang Allah jadikan kita akan ingat Allah. Yang pertamanya ujian, yang keduanya hajat. Dengan ujian kita akan ingat Allah, dengan hajat kita akan ingat Allah. So kita berada di lautan nikmat, kadang-kadang kita lupa. Allah jentik sikit bagi ujian, baru kita ingat Allah. Itu tujuan. So mana bersyukur, ya Allah banyak lagi nikmat Allah. Ya suami buat hal, ya Allah, tapi kesihatan aku okey, tapi anak okey, anak cukup baik. Ingat kat mak je kan. Asyik bertanya je kan, mak apa khabar mak? Mak selamat hari jadi mak. Mak selamat hari ibu. Bu selamat hari ibu bu. Wah bu selamat ulang tahun bu. Tak ada apa-apa pun, Bu, selamat hari Senin Bu. Tiba-tiba hari ni kan. Tak ada apa-apa pun. Maknanya, ingat Allah kurniakan anak yang soleh-solehah. Walaupun suami macam-macam, Allah kurniakan katakan mak mertua yang memeningkan kepala, tapi Allah kurniakan kita kesihatan, suami yang sayang pada kita. Kadang mak mertua tu kan memang tak lengam kan.
menantu versus mertua. No. Tapi Allah kurniakan banyak lagi nikmat, Masya Allah. Jangan mengeluh, bang, bu, ayah-ayah saya sekalian. Sebab mengulangkan perkataan-perkataan. Mengulangkan perkataan-perkataan itu banyak salahnya. Banyak salahnya, banyak dosanya. Jadi ada dua sumber benda-benda yang menyebabkan dalam hadis ini. Sangka-sangka yang pertamanya, yang keduanya mengeluh. Yang Nabi SAW menyebut, man kathura kalamuhu, kathura saktuhu, wa man kathura saktuhu, kathura dunubuhu, wa man kathura dunubuhu, fannaru awla bih. Siapa yang banyak perkataannya, banyaklah salahnya, banyaklah dosanya. Siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih utama bagi na'udzubillah min zalik. Sebab tu mudah-mudahan Allah kurniakan kepada saya, pada DJ Ustaz Irwan, kepada seluruh para pendengar, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak yang saya sayangi, dan tak lupa untuk adik-adik juga yang saya sayangi sekalian, orang-orang yang sentiasa menjauhi sangka-sangka, menjauhi keluhan-keluhan. Dan Allah kurniakan kita, mudah-mudahan amin, hati sentiasa tenang, senang dengan iman dan juga bersama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin. Alhamdulillah, tadi dapat bersama dalam penerangan di peringkat awal untuk kita memulakan ataupun kita meneruskan bagi rancangan Pesona di Zahra pada kali ini dengan tajuk kita banyak cakap. Jadi untuk anda boleh bersama-sama kami sebentar lagi di talian 03-6205-1500 ataupun juga secara SMS ke 39111 dan tidak tinggalan di Facebook IKIM.FM. Kita nantikan persoalan daripada anda sebentar lagi. Terus setia bersama kami, kita berehat seketika waktu ini bersama ni hanya di IKIM.FM, pilihan utama anda. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Aku dengar kau nak pergi umrah. Betul ke? Alhamdulillah, rezeki aku kali ni dapat menunaikan umrah sambil melawat Masjid Al-Aqsa. Maknanya kau pergi 3 masjid lah. Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Seronoknya. Bila berangkat? Aku pergi 21 Mei hingga 4 Jun 2014 bersama ALCC Al-Amin Travel. Dikelolakan sepenuhnya oleh Ustaz Muhammad bin Abdullah, hos Pesona Zahra. Pada yang sama, ALCC Al-Amin Travel juga mengadakan lawatan ke Palestin setiap bulan. Kalau macam tu, aku pun nak ikut sama lah. Macam mana nak mendaftar ya? Senang je. Hubungi 019-660-3643 atau 03-552-32296. Layari www.alcctravel.com untuk dapatkan tarikh perjalanan, harga pakej dan juga tentatif program. InsyaAllah, nanti aku daftar. Masih lagi terus bersama dalam rancangan Pesona di Zahra untuk kali ini bersama-sama kita bagi Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin, dan kita membawakan tajuk banyak cakap. Pastikan anda bersama-sama di talian 03-620-51500 secara SMS juga ke 39111 ataupun di Facebook IKIM.FM. Baik Ustaz, juga antara rakan-rakan kita di SMS juga antaranya Mama Nisa katanya rasa melayang semua masalah mendengarkan penerangan dan juga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustaz. Diselang-seli dengan contoh dan gelak tawa Ustaz ni. Terima kasih Ustaz, dia katanya. Sama-sama lah. Okey. Malas syukur. Baik Ustaz, ni di Facebook Zaidah Hashim katanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Saya banyak cakap pada anak, suruh mandi, suruh sembahyang, suruh buat kerja sekolah. Lepas tu anak kata, mak ni banyak cakap lah, suruh itu ini. Apa nak jawab Ustaz? Silakan Ustaz. Okey. Banyak cakap yang bagus dan betul tak ada masalah. Macam kita manusia yang perlu diingat-ingatkan. Yang tak boleh tadi yang sangka-sangka dan juga yang mengeluh. Kalau dia kata, kau ni tak kerti nak mandi-mandi, tak kerti mandi, rasa petang tak nak mandi, tak nak mandi je petang, gitu kan. Memang macam tu tak boleh lah. Tapi maknanya kita suruh, okay, bang mandi dah petang dah ni, itu suruh. Sebab manusia ni memang perlu diingatkan. Sebab tu kelebihan manusia, manusia tu dalam kerugian mereka orang beriman, beramal soleh dan berpesan-pesan ke arah kebenaran, berpesan-pesan ke arah kesabaran. So teruskan. Teruskan. Wallahualam. Di SMS ni Hindun Haji Hussein katanya macam mana tak nak bercakap sedangkan perkara tu kena banyak cakap Ustaz. Mungkin betul juga kan. Ada perkara-perkara yang perlu jadi banyak cakap. Dan juga di Facebook sekali lagi kita teruskan, dan katanya di sini Kasturi katanya
kalau banyak cakap tu tak elok, kalau kurang sangat cakap pula kita dikategorikan kita ni sombong. Jadi macam mana tu Ustaz nak bandingkan dua perkara ni? Okey, yang banyak cakap kita merujuk kepada hadis tadi adalah yang kita bincangkan melalui ayat Quran, iaitu daripada sumber sangka-sangka dan juga daripada mengeluh kan. Baki kalau kerja kita memang banyak cakap kan, kita jenis yang bekerja sebagai operator minta utang, mesti dah banyak cakap. Assalamualaikum, malulah nak cakap dengan awak kan. Kita tak ada cakap lah gitu kan. Macam mana? Tugas kita macam tu kan. So cakap benda-benda yang baik-baik boleh kan. Dia jangan daripada yang sangka-sangka ataupun daripada yang keluhan. Itu yang boleh mendatangkan dosa. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih pada pertanyaan Kasturi Silva Durai tadi atas pertanyaan anda berikan. Dan juga seterusnya Siti Aziah Abdul Rauf katanya, bagaimana dengan orang yang Allah kurniakan bisu Ustaz? Adakah mereka terselamat daripada dosa-dosa mulut ni Ustaz? Okey. Sebenarnya bila kita bercakap tak semestinya dalam bahasa kan. Sekarang ni lagilah nak dulu kalau nak faham mungkin susah. Sekarang ni kan ada SMS, ada Facebook. Itu perkataan, maknanya menulis ni adalah kaedah merakam suara. Sebab bila kita baca kita boleh keluarkan balik. Ada orang kadang-kadang mulutnya tak bercakap tapi SMS ni laju kan, contoh kan. Ataupun kadang-kadang orang yang sekarang ni dia ada bahasa isyarat kan, contoh kan. Contoh macam kita lah, kita tak bercakap tapi bibir kita mencebek kat orang. Kan, mencebek kat orang. Sebab itu juga bila orang sebut, orang tengok dan orang boleh pandang serong pada orang lain, itu maksudnya bercakap daripada cara isyarat. Tak semestinya orang bisu tu tidak terlibat dengan benda demikian. Sebenarnya bukan orang bisu atau orang boleh bercakap, tapi orang berilmu dan orang beriman membezakan. Kan? Allah. Alhamdulillah. Baik, kita mulakan dengan pemanggil pertama di talian 0362051500. Silakan di talian kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya tak nak bagi tahu nama boleh? Okey. Faridah lah, bukan nama sebenar. Okey. Baik, silakan soalannya. Jadi Ustaz, suami saya lah dia nak kahwin lagi. Jadi saya nak kata bagi izin ke tak izin tu cerita kedua lah. Cuma saya nak pendapat Ustaz, apa yang saya kena buat, sepatutnya saya nak setuju ke tak nak setuju ke, ada tak saya boleh dapat khidmat syariah ke untuk nak fikirlah sepatutnya apa yang saya sepatutnya buat, nak bagi sokongan dari segi macam mana kat dia. Itu saja. Okey. Yang pertama sekali bagi akak kan, terima kasih Kak. Pertama sekali tengok suami tu lah ada kemampuan ataupun tidak. Sebab dalam kriteria orang yang nak berkahwin lagi tu kemampuan dia. Kalau ada kemampuan daripada sudut kewangan kan, nafkah kan, daripada sudut diri pun juga. Kalau anda kata dah maaf saya sebut kan, dah sakit kan, hidung je kembang-kembang tapi tak berapa berkemampuan dalam melayan isteri kan. Maksudnya dia sudut batin dia kan, pun fikirkan juga. Jangan kita nak kadang-kadang ada orang nak kahwin tu saja nak tayang kat orang tau. Wah aku boleh kan. Maknanya kita kena tengok juga, ukur juga dari sudut agama di sudut situ. Kemudian antara lain adalah ketahanan mental. Ketahanan mental penting. Sebab bila orang berkahwin lain, memang tekanan tu ada kan? Tekanan daripada masyarakat, tekanan daripada isteri, tekanan daripada keluarga, tekanan daripada, so masing-masing memang kena ada kekuatan mental. Kalau orang kata-kata masyarakat kan orang mengatakan, kalau kita tak tahan, kita balik boleh bergaduh dengan suami, boleh gaduh dengan isteri, maknanya kena ada ketahanan benda tu. So bagi akak sabar, tengok suami tu ada kemampuan ataupun tidak. Ada sudut yang kita sebut tadi dah. Kalau dia pun sakit-sakit, jalan pun kaki terkencur-kencur kan. Nak kena tu, so ingatkan dia balik lah. Tapi kalau dia mampu, rijal kan. Qawwam rijal kan. Itu tengoklah keadaan. Tengok keadaan. Okey, wallahualam. Baik, kita teruskan lagi dengan pemanggil berikutnya 0362051500. Silakan di talian kami waktu ni. Halo, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Rafia binti Mu'in dari Kajang. Silakan. Saya nak cakap pasal tajuk Ustaz hari ni lah, yang pasal mengenai banyak cakap.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya suka cakap dengan Ustaz ceria ni. Alhamdulillah. Saya bukanlah masalah banyak, memanglah banyak cakap. Tapi kalau Ustaz, kalau kita tak banyak cakap, kalau kita diamkan, dia biar selamba je Ustaz. Bila dah cakap kan baru gerak, baru buat, baru jalanlah kerja Ustaz. Dia pun tak tahu je kan dia pun tak tahu je dia. Hati tu sakit Ustaz. Kalau kita tak buat, siapa lagi nak buat Ustaz? Betul. Kalau anak dah besar-besar, bolehlah minta tolong ke Ustaz kan? Anak kecil lagi? Tak, jangan. Ya? Anak kecil lagi ke? Anak dah besar-besar, ada bujang Ustaz. Oh ya. Lagi bujang tu yang lagi banyak masalah Ustaz. Ya, betul lah. Anak sekarang ni. Kita biarkan dia macam tu je. Dia berlalu je. Kalau tak saya diamkan lagi, memang tak ada apa-apa dah perubahan ni Ustaz. Jadi banyak cakap nanti. Tapi takut juga dari mana lah kalau dia berasa hati kan. Tapi kalau ikutkan macam mana yang harus dia buat Ustaz? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita perhati tajuk kita tadi kan, banyak cakap, dan saya bacakan hadis dia, dan apakah bentuk banyak cakap yang Nabi tak bagi atau Islam tak bagi kan. Itu daripada sangka-sangka dan juga daripada keluhan Kalau kita banyak cakap tu dengan benda yang bagus, ingat-ingatan pada anak kita, semayang contohnya kan. Maksudnya memang kena ingatkan, kena boleh tidak dikategorikan sebagai banyak cakap yang salah. Kan banyak cakap yang bagus itu. Kan kadang-kadang yang dalam hadis tadi banyak cakap yang salah daripada sangka-sangka dan juga daripada keluhan. So kalau anda kata anak tu perlu diingatkan, memang ingatkan. Kadang-kadang ayah-ayah saya sekalian kan, bukan kita sebagai orang biasa tau. Saya pernah berforum dengan satu orang ustaz senior kan. Ustaz senior lah, maknanya orang hebat, pendakwa yang senior daripada saya. Habis forum tu dia kata, "Ustaz, anak saya ni ustaz." Dia tu ustaz tau. Anak saya ni semua ustaz. Lulusan Azhar seorang, dah mengajar lagi jawatan agama. Lulusan Jordan seorang, lulusan maknanya UAE seorang, lulusan satu lagi UKM ke macam tu lah. Semua ambil bidang agama. Tapi ustaz, setiap pagi saya juga yang kena ingatkan untuk solat dia. Kalau petang-petang kadang-kadang main bola, kena ingatkan. Maksudnya bukan kita orang-orang biasa saja, para ustaz pun kena ingatkan anak-anak dia juga. Mana itu manusia perlu diingatkan. So banyak cakap yang tak boleh daripada keluhan dan juga daripada sangka-sangka tadi, tapi untuk ingat-ingatan digalakkan. So ingatkanlah. Pada saya, Kak Bu, teruskan ingat anak yang bujang tu. Budak bujang sekarang tak macam dulu. Wallahualam. Baik, kita teruskan lagi dengan rakan-rakan kita di Facebook kembali waktu ini, dan juga untuk bersama dengan rakan kita berikutnya. Ini daripada Nuswaibah Abdul Somad. Katanya, apakah hukumnya seorang ayah dan juga suami mengharamkan dirinya dari memakan duit dari isteri dan juga anak ketika marah, katanya, walhal dia tetap meminta duit pada anak dan juga isteri juga. Sebenarnya orang tengah kecil hati, memang dia akan bercakap macam tu, dan dia bercakap macam tu bukan daripada hati, nak suruh dipujuk. So kalau aku tak nak dah duit kau lagi, aku tak nak duit kau, tapi kita tak bagi, nanti jeling kan, tak kona kemari ke. Mereka mak dia. So perkataan orang tengah marah jangan diambil kira. Sebab tu kadang-kadang maknanya orang tengah marah, walaupun dia menidakkan satu benda, jangan diambil kira. Cakap dah kalau seorang suami kata kan, dah awak nak keluar, awak tak minta izin saya, pergilah awak nak keluar, saya marah nak tahu. Tetap kena minta izin kan? Sebab perkataan ketika tengah marah tu tidak boleh diambil kira. Dia tengah dalam keadaan emosi yang tidak stabil kan? So diamkan, tetap dalam tanggungjawab macam biasa. Dah awak tak payah masakkan saya, tak masakkan juga, tak kira, jadilah masak juga. Sebab kadang-kadang benda-benda tu takut nanti, sebab benda tu benda yang asas, takut jadi ungkit nanti kemudian. Kan? Wallahualam. Ahlia Zaini Dahlan di Facebook pula katanya, kadang-kadang perangai suka bercakap tu keturunan ke Ustaz? Ada juga kita jumpa orang bercakap tak berhenti. Ya. Tak sudah genetik lah kan. Kemungkinan juga sebab kadang-kadang, tapi dia sebenarnya perwatakan. Allah lahirkan manusia dengan watak yang masing-masing. Ada mak ayah yang banyak cakap, anak pendiam macam kan. Ada memang ayah mak pendiam, anak pula banyak cakap kan. Ada macam tu. Ada orang kadang-kadang ayah dengan mak tu bisu kadang-kadang kan, kahwin kan, daripada sekolah khas yang sama-sama, tapi anak okey. Maksudnya watak dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi daripada keturunan tidak dinafikan juga sebab tu keturunan penting juga dari sudut maknanya perkara demikian itu. Wallahu a'lam.
Baik, berikutnya pula ni daripada Haliza Aziz, katanya macam mana seorang isteri nak berhadapan setiap hari dengan suami yang suka membebel, katanya, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Okey, ada memang orang yang jenis dia macam tu. Dia jenis komunikasi dia komunikasi yang sarkastik ataupun yang laser lah, ataupun yang jahat, komunikasi jahat. Kan? Bang, sakit gigi lah saya. Patutnya apa jawapannya? Oh ya, tak apa. Nanti kejap lagi kita pergi klinik ya. Patutnya kan. Ni bang, sakit gigi lah. Tu degaka sangat. Padan bukan degaka sangat. Kenapa perlu jawab macam tu? Kan? Kenapa jawab macam tu? Ada kadang isteri pula. Okey. Assalamualaikum. Suami baik lah konon ni kan. Baik kan. Balik dari masjid ni kan. Solat berjemaah. Dengar kuliah ustaz kan. Sejuk hati. Assalamualaikum. Sayang, masak apa tu? Dah hidang dah. Balik cepat. Tengah mencekik je ni. Kenapa perlu cakap macam tu? Tapi jenis orang ada jenis macam tu. So kalau kita jenis suami kita jenis macam tu, dah watak dia macam tu, nak ubah memang susah kan. So macam mana? Rule number 1. Rule number 1, sabar je lah. Rule number 2, tak boleh sabar. Please refer rule number 1. So kak, bu, ayah, abang sesilan, refer rule number 1. Allah. Baik, juga turut ditanyakan daripada Nur Syafrina Abdul Rahman, katanya ceria dengan suara ustaz, penjelasan santai tapi zup terus sampai ke hati. Dia kata saya ni jenis banyak cakap. Apa tips nak kurangkan cakap? Sebab saya suka berkongsi, menulis. Okey tak ustaz kalau macam tu? Bagus. Maksudnya kalau kita menjadi banyak cakap, bukan kita nak berhenti supaya tak banyak cakap. Tak. Banyak cakap, pilih banyak cakap yang bagus. Jangan pilih banyak cakap yang memang memang yang mendatangkan dosa. Sebab kita tiba-tiba banyak cakap, tiba-tiba jadi stop, tak banyak cakap. Maknanya susah juga kita. Kan? Maknanya bukan peribadi kita kan. So banyak cakap, teruskan banyak cakap itu, tapi dalam lingkungan yang bagus. Macam tadi menulis, bagi nasihat, perkongsian ilmu. Dengan Kak Ikim kan, kita sampaikan kawan kita kan. Maksudnya pilih percakapan yang bagus-bagus. Bercakap. Kan, kalau anda kata jangan mengeluh, jangan tadi daripada sangka-sangka. Wallahualam. Baik, kita teruskan dengan pemanggil pula 0362051500. Silakan di talian kita waktu ini. Halo, Assalamualaikum. Hello, Ikim FM. Ya, saya. Siapa di talian? Teruskan, siapa di talian? Saya Maria. Maria dari mana? Daripada Johor Bahru. Okey, teruskan dengan pertanyaan Maria, silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Ustaz dan DJ yang bertugas. Saya nak minta pendapat. Sebelum ni saya ada masalah komunikasi lah dengan pasangan. Okey. Pasangan tu suami lah ya? Ya, ada. Okey. So soalan dia macam ni. Saya selalu buruk sangka lah dengan dia sebab ada masalah sebelum ni yang menyebabkan saya buruk sangka. So setiap kali saya cakap tu dia akan macam cakap suka tuduh dia bukan kan. So tanggunglah nanti, tak sana nanti, tuduh bukan, tutup bukan. So macam mana kita ni kalau dia tak nak buat dosa kan, kita nak apa, nak pahala lah. So bila dia cakap jadi kita macam alamak so ni, tapi hati tu memang rasa macam Kak, nak tanya tu benda boleh tak? Nak tanya tu benda boleh tak? Ya. Akak terlalu sayang dengan suami kot. Terlalu sayang. Ya ke? Betul tak? Ya ke? Ya kan. Dan bila terlalu sayang, akak punya terlalu cemburu, betul tak? Tak, bukan. Saya pun macam malas nak kawal dia sangat sebenarnya. Cuma bila dah terjadi sesuatu, so saya mula syak lah kan. Bila call waiting tu saya rasa alamak ni cakap siapa ni macam tu. Jadi macam nak mengira Ustaz dia cakap kalau macam macam buruk sangka tu macam pemikiran yang rendah kan macam tu. Ni saya macam tak boleh terima lah sebab saya rasa macam saya tak macam tu, macam tak adalah nak fikir bukan, tapi bila benda dah berlaku jadi kita macam nak stablekan balik pemikiran tu macam susah lah. Jadi saya nak tanya yang dia kata dosa tu. Jadi macam dosa ke bila saya buruk sangka macam tu, asyik macam nak selalu nak ambil pusing sangat hal dia kan, nak cega dia, nak macam tu. Then bila saya tuduh dia bukan, dia akan cakap suka tuduh, tanggunglah kat akhirat nanti macam tu. Ada lagi satu dia cakap apa, dia kata kita ni sebagai macam isteri tu sebenarnya dia kalau suami macam mana pun kita kena sabar je, nak kena apa macam kena sabar lah, kita kena tahan lah walaupun dia buat dia boleh macam tu. Saya macam alamak itulah. So komunikasi tu okey. So bila jadi macam tu orang
problem sikit lah macam tu bila sebab saya ni buruk sangka lah senang cerita. So minta pencerahan. Baik. Terima kasih Maria. Okey. Dia ada orang memang dia punya mazmumah atau kelemahan dia di situ. Maknanya kelemahan dia memang ada jenis buruk sangka. Ada orang kadang-kadang dia jenis tak buruk sangka, kelemahan dia tidak di situ. Sebab mazmumah atau kelemahan orang tak sama. Ada orang kadang-kadang dia tak kelemahan sangka-sangka tapi dia action kan. Dia susah dia pun action, apatah lagi kalau dia senang kan action kan. Ada orang kadang-kadang dia tak action, memang down to earth ataupun memang tawaduk je orangnya. Tapi sangka-sangka kan senyap je kan. Senyap je kan. Tapi sangka penuh sangka-sangka. So kena ubat sebab itu kelemahan kita. So macam mana nak ubat saya sebut tadi, tingkatkan ilmu, penuhkan akal kita dengan ilmu. Okey, mungkin akak graduate, mungkin master ataupun PhD ataupun BA kan, ataupun graduate universiti kan. Mungkin akak mahir dari ilmu ekonomi, tapi ilmu rumah tangga dia ada ilmu rumah tangga. Kita mungkin PhD dalam bidang undang-undang contohnya, tapi mungkin dalam ilmu rumah tangga kita baru sekolah rendah contohnya kan. So banyakkan lagi baca, tingkatkan, sebab rumah tangga ada ilmu rumah tangga. Macamlah kadang-kadang ada orang atas tengah ustaz kadang-kadang dia memang mahir bawa orang pergi Mekah. Tanya hukum makam buat haji, dia PhD dalam buat haji. Maksudnya PhD lah, doktor dalam tanya hukum makam, fatwa-fatwa haji semua dia tahu. Tapi belum tentu ilmu tajwid dia tahu. Sebab ilmu Quran ada ilmu Quran. Sama juga kita rasa kita aku dah graduate universiti, otak aku tinggi, aku punya daya pendengar tinggi. Tapi dalam bab rumah tangga kita mungkin tidak meningkatkan lagi, belum tingkatkan lagi. So ilmu rumah tangga ada ilmu rumah tangga. So banyakkan baca, banyakkan mendengar, banyakkan meningkatkan tentang ilmu rumah tangga kan. So jadi maksudnya akak kena ubat ada saya kan. Cara ubatnya zikir, tingkatkan iman. Begitu juga dengan tingkatkan ilmu, tingkatkan iman, tingkatkan ilmu. Kalau anda kata kita ada sangka-sangka tu, kadang kita ingat semua perempuan nak kat suami kita. Semua perempuan suami kita nak. Ada SMS ke jeling tu, siapa tu jeling banyak, mata menyilur jeling kan. Okey Kak, insyaAllah mudah-mudahan dekat terus jadi rahmat Allah SWT dan kita semua, amin ya Rabb. Alhamdulillah. Baik, kita dah sampai ke penghujung Ustaz. Mungkin ada baiknya kita berikan sedikit kita katakan kesimpulan lah ya, dan diiringi dengan doa penutup Ustaz. Silakan. Okey, insya-Allah. Sebagai kesimpulan dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Nabi, tajuk kita pada hari ini banyak percakapan, siapa yang banyak cakap banyak dosanya. Siapa yang banyak dosa, siapa banyak cakap banyak salahnya. Siapa yang banyak salah banyak dosanya, dan siapa banyak dosa maka neraka lebih utama baginya. Apakah banyak cakap yang Nabi tak bagi kat sini? Di dalam Al-Quran Allah sebut yang pertama daripada sumber sangka-sangka kan, indahkan sangka-sangka ubat, dan memang banyak penyakit sangka-sangka ni kan. Yang keduanya daripada keluhan, jangan mengeluh, dengan mengeluh ubat dengan syukur kan. So jadi bila kita dapat membersihkan benda ni, maka perkataan kita perkataan yang bagus-bagus yang keluar kan. Kalau kita nak bergaduh dengan suami pun, ni bukan nak cakap menggalakkan bergaduh, biar sebab yang betul lah, sebab yang puas hati lah kan. Ini sebab sangka-sangka, alamak penat lah. Abang ni siapa yang SMS mana dia? Tengok daripada adik ipar kita, alah penat lah nak bergaduhnya tu kan. Maksudnya biar mencabar sikit lah, biar betul-betul yang betul-betul salah ke puas hati, macam puas hati kan. Ini macam nak gerak, rupanya dia bersangka-sangka, alah penatnya. Kan. So Kak, tingkatkan ilmu, tingkatkan iman, tingkatkan kemampuan kita dalam apa yang kita buat. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita semua yang mendengar dari ini, saya DJ Wan semua mendengar, orang dikurniakan kebaikan rumah tangga, insyaAllah, amin. Ucap semua amin, yang mendengar amin ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Okay, kita akhiri dengan doa, insyaAllah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang saleh dan salehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia ya Allah. Suami kami solehkan ya Allah, isteri kami solehahkan ya Allah, anak-anak kami soleh dan solehahkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang keras hatinya, lembutkanlah ya Allah. Jika ada di kalangan mereka yang belum mendapat kesempurnaan hidayahmu, berilah hidayahmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan hidayahmu kepada kami dan ahli keluarga kami ya Allah. Peliharalah kami daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah.
Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, daripada kejahatan manusia yang jahat ya Allah. Kurniakan keredaan-Mu dalam hidup kami ya Allah, kurniakan keredaan-Mu ketika kematian kami ya Allah, kurniakan keredaan-Mu ketika kami dibangkitkan ya Allah, dan selamatkan kami di akhirat dengan keredaan-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak Ustaz atas pimpinan doa. Sebagai penutup perancangan Pesona Dizara pada kali ini, insyaAllah kita bertemu lagi di lain siaran Ustaz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.